إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa an'im ala hadha an-nabiyil karim. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Keluar awal dah. 6 suku keluar tadi udah rumah sampai 7.45, sejam setengah. Dia jam di hujung jambatan tu sampai sini. Pertama sekali, alhamdulillah, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabbah, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam menjadi cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan seorang rasul. Tuan-tuan, kita menggunakan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, kitab karangan Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi, terkenal dengan panggilan Imam Tirmidzi ataupun Turmudzi, seorang ulama hadis yang wafat pada tahun 279 Hijriah, kurun ketiga tuan-tuan. Hari ini dah kurun ke-15, kurun ketiga dulu dia wafat, Imam Tirmidzi. Tujuan saya dan kita semua membaca kitab ni, saya selalu peringatlah untuk diri saya sendiri, selepas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita membaca kitab ini untuk mendapatkan dan menjiwai kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mencintai Rasulullah adalah satu tuntutan dalam agama Islam. Hati manusia yang Allah ciptakan penuh dengan perasaan. Antara rukun perasaan hati ialah cinta. Antara perasaan yang paling kuat ada dalam hati adalah cinta. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kepada semua orang Islam dan bukan Islam untuk meletakkan kecintaan yang paling tinggi adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya mesti sayang dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak sayang Nabi? Kena kenal Nabi. Macam mana nak kenal Nabi? Salah satunya adalah kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang dah lama kita baca, bercakap tentang perjalanan ataupun sifat harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada muka surat 150, hadis yang ke-165.
Hadis 165 daripada Abdullah bin Ja'far berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Inna atyabal lahmi lahmu dhahri. Kata Abdullah bin Ja'far, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, daging yang paling baik adalah daging di bahagian belakang badan. Hadis ni bertaraf dhaif, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Al-Imam Ibnu Majah. Kita baca hadis seterusnya, yang mana yang dah hurai, dia banyak berulang kali, itu saya tak hurai dah. 166, 167 hadis tu dah dihuraikan dalam pengajian yang lalu, pengajian-pengajian yang lepas. Hadis 166 pun dah telah dihuraikan daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khal. Rasulullah SAW berkata, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini pun dah banyak kali sangat kita dah hurai. Saya nak baca yang seterusnya lah. Hadis 167 pun berkenaan dengan khal juga. Kita dah hurai juga, kita baca untuk mengambil keberkatan bahawa ia adalah hadis Nabi SAW. Daripada Ummu Hani bercerita, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala a'indaki syai'? Qultu la illa khubzun yabisun wa khal. Faqala hati ma afqara baitun min udmin fihi khallun. Kata Ummu Hani, Rasulullah SAW datang ke rumahku dan bertanya, adakah kamu memiliki sesuatu? Aku menjawab, aku tidak punya apa-apa kecuali roti kering dan cuka. Nabi pun kata, berikanlah kepadaku. Sebuah rumah tidak dianggap kekurangan lauk selagi masih ada cuka di dalamnya. Hadis ni pun kita dah hurai dalam kuliah-kuliah yang lalu berkaitan dengan lauk yang dimakan oleh Rasulullah, antaranya cuka. Maksudnya dia nak beritahu antara yang dimakan oleh Rasulullah dengan roti adalah cuka. Kemudian saya terus kepada hadis 168. Yang ni baru dia, hadis ni dia baru sikit. Dia baru sikit, kita tak urai lagi pada pengajian-pengajian yang lalu. Hadis daripada Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari melaporkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, fadlu Aisyah ala nisa'i ka fadli tharidi ala sa'iri ta'am. Abu Musa kata, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha berbanding wanita-wanita lain adalah seperti keutamaan tharid berbanding makanan-makanan lain. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah dan Imam Nasa'i. 5 imam besar merekodkan hadis ni. Tuan-tuan dengar tak sah? Dia sebut Rasulullah SAW bersabda tentang keistimewaan salah seorang daripada isteri dia, iaitu Aisyah. Kenapa Imam Tirmizi buat masuk hadis ni dalam bab lauk yang Nabi makan? Sebab dalam hadis ni ada menyebut tentang salah satu jenis makanan yang ada pada zaman Rasulullah. Nama makanan itu tharid. Dan nama makanan tu tharid. Makanan ni macam mana? Wallahu a'lam. Saya duduk di Syria, boleh jadi orang Syria panggil nama makanan tu dengan panggilan lain. Macam kita lah di Malaysia, kalau belah utara orang panggil Pak Tungku, belah selatan dia panggil cakui, kuih cakui, Pak Tungku lah. Pi Kelantan Terengganu dia panggil batang keramat. Batang keramat ke apa tu? Batang ada orang Kelantan Terengganu ada tak? Kuih tu nama lain-lain. Kuih tu juga kuah macam tu lah. Kita cakui Pak Tungku no? Belah selatan panggil cakui, belah nu panggil batang keramat.
Jadi makanan Arab pun satu negara ke satu negara lain, kadang-kadang makanan tu sama tapi nama panggilan. Saya Syria kan, belajar di Syria, maka makanan tu dipanggil lain lah. Kalau sembang dengan kawan-kawan belajar Mesir, kawan belajar Jordan, kawan belajar Yaman, lain. Tapi bila cerita makanan tu apa dia, kami pun ada nama dia lain. Maka dengan sebab tu sarid ni saya tak tahu dia makanan dia macam mana, cuma penterjemah ni dia hurai, saya tak tahu, mungkin dia mengaji, dia tahu ke tok guru dia cerita ke, wallahu alam. Sarid adalah roti dicampur dengan gulai daging. Ia adalah makanan kesukaan orang Arab. Roti dengan gulai daging. Makanan tu kat Syria pun banyak je, dia buat roti, lepas tu cicah dengan satu kuah, nama warna pun kuning keorengan tu dalam tubuh daging kan. Yang tu lah yang paling sedap sekali. Wallahu alam, mungkin boleh jadi zaman Nabi dia adalah campur apa-apa bahan dalam tu. Takkan dia nak bubuh dalam hadis kata itulah kuah yang kuah pekat dia campur dengan masak hitam apa semua. Nabi sebut sarid je lah. Makanan paling sedap lah, makanan nombor 1. Dah habis, selesai. Apabila Rasulullah pernah menyebut sarid, makanan yang paling sedap ketika tu, maksudnya sarid itu ada dan Nabi pernah makan makanan tu. Apa tuan? Cara ulama faham. Bila Nabi sebut, tuan-tuan, Nabi sebut dua isu dalam hadis ni. Yang pertama, Nabi sebut keutamaan Aisyah di kalangan semua wanita lain. Yang kedua, Nabi sebut makanan yang paling sedap dalam Hijaz ketika tu, Mekah, Madinah, Hijaz, adalah sarid. Sehingga kan Nabi kata Aisyah ni dia istimewa, dia seperti mana istimewanya makanan sarid banding dengan makanan lain. Kita kata nasi biryani lah, nasi kandang tuan, saya suka nasi biryani kan. Nasi biryani hak betul lah, hak original lah, ni tak ada lah. Hak dia bubur kismis, buah kacang, buah macam-macam tu, nasi biryani. Hak keluarga buat ni kampung-kampung kan, biryani betul. Nasi biryani nak banding dengan kari pap, alah kari pap makan pun tak puas. Cuba makan tengah hari jamu kari pap 4 biji, dia makan 4 biji, dia cari kelak, cari nasi. Nasi biryani banding dengan bihun, nasi biryani lagi kan, buat sedap-sedap dengan ayam dia bakar elok kan, nasi biryani lagi. Bihun biasa, nasi biryani dengan cokodok, lagi biasa. Rasulullah menceritakan dan membandingkan keutamaan dan kelebihan Aisyah seperti mana makanan paling sedap berbanding dengan makanan-makanan biasa hak lain dalam kota Madinah. Maksudnya Nabi nak puji Aisyah, Nabi nak puji Aisyah. Sebab apa Nabi puji Aisyah? Tuan-tuan jangan salah sangka, walaupun isteri Nabi 11 orang, seorang je anak dara, Aisyah lah. Walaupun isteri Nabi 11, seorang saja anak dara, bukan sebab itu Nabi melebihkan Aisyah. Tak, tidak sekali-kali, jauh sangat. Sebab dia Rasul, dia tidak akan mengutamakan mana-mana manusia berdasarkan rupa paras dan kecantikan. Jauh. Siapa baca sirah, orang akan tengok dan orang akan kenal Rasulullah satu orang manusia yang menyayangi semua sahabat. Semua sahabat rasa dia adalah orang yang paling dia sayang. Sama lah macam orang yang duk jumpa Nabi, mimpi jumpa Nabi macam itulah. Bila dia cerita kat kita dia mimpi jumpa Nabi, seolah-olah dalam dunia ni dialah yang paling Nabi sayang. Siapa pun yang cerita pasal Rasulullah, hatta zaman hari ni yang bermimpi jumpa Rasulullah, dia duk rasa Nabi sayang kat dia, Nabi sangat sayang kat dia. Padahal yang tu memang sifat Rasulullah. Nabi menyayangi semua orang Islam. Lagi hebat ketakwaan dia, lagi tinggi kesayangan Rasulullah kepada orang tu. Bukti dia, Nabi ada anak angkat, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni bukan budak yang comel, seorang budak kulit hitam, anak angkat Nabi. Nabi sayang sampai Nabi isytiharkan Zaid bin Muhammad, anak angkat Nabi. Biasa Nabi pergi kat seorang sahabat nama Zahir. Sahabat ni muka dia huduh. Zahir ini damimul khalq,
Damimul khaq ni muka tak elok, muka wudu, muka gigi besar dengan macam itulah. Tapi Nabi pi kat dia, Nabi peluk dia daripada belakang. Nabi kata, ni siapa? Rapat Rasulullah dengan para sahabat, Nabi tak bezakan yang mana ada jawatan, yang mana tak ada jawatan. Daripada situ, apabila Rasulullah memuji Aisyah, kita begitu yakin pujian Rasulullah bukan kerana Aisyah cantik, bukan kerana Aisyah anak Abu Bakar yang kaya, bukan kerana Aisyah anak Abu Bakar kawan rapat dia, bukan kerana Aisyah adalah seorang anak dara, tetapi kerana ketakwaan Sayyidatina Aisyah. Tuan-tuan bayang, saya sebut dua aja. Aisyah ni saya sebut dua aja. Yang pertama, dia kahwin dengan Nabi. Nabi bermimpi bahawa Nabi akan mengahwini dia. Berkali-kali Nabi mimpi. Besar dah, besar. Nabi mimpi arahan siapa? Jibril ke? Bila Nabi bermimpi, itu arahan Allah Azza wa Jalla. Allah arah kahwin dengan Aisyah. Baru Nabi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Satu. Dan yang kedua, Sayyidatina Aisyah adalah wanita di kalangan umat Nabi Muhammad yang paling alim sekali. Maklumat tuan-tuan, di kalangan umat Nabi Muhammad, perempuan yang paling alim sekali adalah Aisyah. Dua. Yang ketiga, kelebihan dia, dia adalah wanita di kalangan umat Nabi Muhammad yang menghafal paling banyak hadis Nabi. Daripada 15 kurun kita hidup ni, kita umat Islam berada atas muka bumi ni, daripada zaman Nabi sampailah kiamat, dialah wanita yang paling banyak menghafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Abu Hurairah, selepas Ibnu Umar, Anas bin Malik, Sayyidatuna Aisyah. Maksudnya seorang yang cerdik, seorang yang sangat cerdik. Tuan-tuan bayang tengok, macam mana kita nak hafal ribuan perkataan Rasulullah, ribu kataan Nabi. Satu hadis kadang dua baris, 3 baris, 5 baris, 10 baris, 20 baris nak hafal. Apabila nak hafal hadis Nabi, mesti seorang yang sangat cerdik. Tuan-tuan pergi ziarah mana-mana Tok Guru, tuan-tuan pergi duduk sejam. Sekali ya, tuan-tuan pergi ziarah mana-mana Tok Guru, sekali je, tak payah banyak kali. Banyak kali cukup teruk, tak larat nak hafal. Tuan-tuan pergi duduk kat dia sejam. Dia dalam sejam tu dia akan nasihat setengah jam. Nah, dia akan nasihat berang setengah jam. Berapa hak perkataan Tok Guru tu yang tuan-tuan ingat ayat dia? Lepas 2 tahun, lepas 3 tahun, lepas 4 tahun, berapa yang tuan-tuan ingat? Tak ada tuan-tuan. Kita duk pergi ziarah Tok Guru kan, duk pergi ziarah Tok Guru. Kadang kita buat trip di Kelantan, tuan-tuan. Masjid ni kawasan duk buat kan, selalu buat JK, duk buat pergi Kelantan, pergi Terengganu. 5 tahun lepas kita pergi, duk sejam dengan Tok Guru ni Aziz contohnya, duk sejam. Hari ni kalau tanya, tinggal 2 ayat je ingat. Tok Guru pesan ada banyak, ingat 2 benda. 2 benda tu pun yang kita ingat bukan ayat Tok Guru dah, ayat kita, guna ayat kita dah. Hebat para sahabat, mereka duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan Nabi macam ni lah tuan-tuan. Ramai macam ni lah, ramai macam ni. Apabila Nabi mengajarkan Islam, Nabi bercakap ram bihurai. Kata Hudzaifah bin al-Yaman, sahabat Nabi nama Hudzaifah, kata Hudzaifah, ramai yang tak boleh hafal pun di kalangan kami. Sahabat bukan semua maksudnya otak yang sangat baik, tak. Sama ada yang macam kita tuan-tuan. Ada yang dengar terus menghafal. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah binti Abi Bakar, Sa'ad bin Abi Waqqas, hak tu dengar terus hafal. Kata Huzaifah, a'lamuna ahfazuna. Bila kami belajar dengan Rasulullah, hari-hari duk, Nabi ajak benda baru, orang yang paling alim di kalangan kami adalah orang yang paling kuat hafalannya. Mana nak dan waktu tu dah lah Nabi larang menulis, sebab Quran campur hadis semua Nabi larang tulis. Dia ada satu tempoh Nabi larang, takut tercampur hadis dengan Quran. Jadi siapa yang paling kuat hafalan dia, dialah yang paling alim.
antara manusia yang kuat hafalannya adalah Aisyah binti Abu Bakar. Lepas Nabi wafat setahun, dia masih ingat ribuan perkataan Nabi dengan ayat Nabi. Hebat tuan-tuan? Hebat. Lepas Nabi wafat 5 tahun, orang mai belajar di rumah Aisyah ramai. Lepas Nabi wafat, rumah Aisyah antara rumah yang menjadi tumpuan untuk saki-baki para sahabat dan kibarut tabi'in, maksudnya tabi'in yang kanan, mai mengaji penuh dalam rumah Aisyah. Tuan-tuan, selepas 10 tahun Nabi wafat, Aisyah masih mengingati keseluruhan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas 10 tahun pun Nabi wafat, no? Bahkan lepas 15 tahun Nabi wafat, lepas 20 tahun. Sebab Aisyah dia hidup, Sayyidatina Aisyah hidup lama selepas Nabi wafat. Tahun Allahumma salli sama 40 tak wafat lagi. Nabi wafat tahun 11 kan? Nabi wafat tahun 11. Tahun 45 Aisyah belum wafat. Berapa tahun dah? 30 tahun lepas tu. 13 tahun, 30 tahun lebih. Yang lebih tepat berapa puluh tahun, Aisyah masih mengingati semuanya. Maka kerana itu Nabi memuji, Nabi kata fadlu Aisyah, berdasarkan warak dan ilmu, berdasarkan warak dan ilmu. Nabi kata utama dan lebihnya Aisyah seperti mana utama dan istimewanya sarid berbanding dengan makanan lain. Tuan-tuan, dalam Islam ada 5 orang wanita yang pernah disebut sebagai wanita terbaik dunia. Ulama pun khilaf yang mana satu. Kalau nak ikut turutan nak susun mana satu, sebab ada ayat Quran dan ada hadis Nabi yang sebut nama 5 orang wanita terbaik dunia. Yang pertama Aisyah. Ini bukan ikut turutan, bukan ikut turutan. Aisyah anak Abu Bakar. Yang keduanya Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama Rasulullah, juga pernah disebut sebagai wanita terbaik dunia. Ambillah 5 nama ni tuan-tuan. Contoh duk bubuh Felixia, duk bubuh nama anak perempuan, dia kira nak moden je, nama popcorn, dia nak bubuh nama Trojan. Ambil nama ni, 5 wanita terbaik dunia, dapat cucu buh nama ni. Berkat tuan-tuan, insya-Allah berkat. Ada keberkatannya. Waktu buh nama ni, aku namakan anak aku ini, nama cucu kami sama dengan nama antara wanita terbaik dunia, supaya dia mendapat keberkatan daripada penamaan itu, insya-Allah. Sebab tu Nabi SAW mementingkan nama. Kan bila orang main Nabi tanya nama apa? Abdul Syams. Nabi kata tak, kamu Abdul Rahman. Nama apa? Nabi tanya, nama sekian-sekian. Tak, Nabi kata kamu Sahal. Kalau nama tu tak penting, jangan pasal boh lah nama apa pun. Tuan-tuan tengok, Nabi buh nama anak dia, Nabi buh nama Ibrahim. Sebab Nabi terbaik selepas Rasulullah Ibrahim. Maka nama itulah yang paling mulia, yang paling terkenal di alam akhirat dan juga di langit, pada penduduk langit. Nabi buh nama anak dia Ibrahim. Anak Nabi nombor 2 Abdullah. Siapa Abdullah? Sebab Nabi SAW beritahu kat kita, nama yang paling disukai oleh Allah, nama lelaki, adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Kan? Kita duk kira nak pegu tiga nama. Ustaz, tengok Ustaz nama Ustaz, kan? Aini Nazirawati. Dia apa dia ni, kan? Tak ada satu pun nama wali ke, nama para nabi ke, nama para sahabat. Entah no? Okey, Aisyah, yang kedua Khadijah, yang ketiga Maryam bintu Imran. Siapa dia Maryam bintu Imran? Bonda Nabi Isa. Dia juga pernah disebut sebagai wanita terbaik dunia, Maryam. Zaman hari ni buh Maryam ampun kena ejek. Padahal tuan no, Maryam bukan Maryam, mak Nabi Isa, satu-satunya wanita dalam alam ini yang melahirkan anak tanpa suami. Tinggi tuan, kedudukan dia tinggi. Kalau dia lelaki, nescaya dia adalah Nabi. Dia adalah Nabi. Kalau dia lelaki-lelaki, dia perempuan. Yang keempat Fatimah.
anak Rasulullah, Fatimah bintu Muhammad. Fatimah, nama yang berbarakah. Mana? Fatimah, Nabi pernah sebut tentang Fatimah. Dan yang keempat, Masyitah. Masyitah, tukang sikat rambut, anak Fir'aun. Masyitah, tapi hebat, sangat hebat. Akhirnya mati dia dan 5 orang anak-anak dia, semuanya ditolak masuk ke dalam kawah besar yang diisi dengan minyak yang menggelegak. 5 orang, dan kelima-lima anaknya beriman kepada Allah. Yang ni yang power ni. Tolak anak sulung. Anak sulung kata Rabbi wa Rabbukallah, kata kat pekerja Fir'aun, Tuhan aku dengan Tuhan hang adalah Allah. Tolak anak sulung, tolak anak nombor 2, tolak anak nombor 3, tolak anak nombor 4, semua sebut Rabbi wa Rabbukallah. Masyitah. Sehingga kan Nabi masuk syurga, Nabi bau wangi-wangian yang paling indah Nabi pernah bau. Apabila ditanya, malaikat jawab itu adalah wangi-wangian yang disediakan untuk Masyitah. Bila sampai anak yang kelima, Masyitah rupanya dia memegang anak nombor 5, anak kecil. Dia pergi 2 langkah, dia patah balik, minyak menggelegak. Bukan dia ni anak ni, bukan dia tengok pada diri dia, dia kesiankan anak. Dia pergi 2 langkah, dia patah balik. Dia pergi 2 langkah, dia patah balik. Akhirnya anak itu bertutur, anak kecil yang menyusu tadi bertutur. Dia kata, wahai ibu, ibu berada pada jalan yang benar, terjunlah. Ini antara satu daripada 3 ataupun 4 bayi yang bercakap. Ada antara dalam hadis. Dalam hadis ada sebut beberapa orang bayi yang bercakap. Dah selesai. Itu Aisyah. Keutamaan Aisyah ada kaitan dengan tajuk lauk yang dimakan, sebab Nabi sebut tharid. Hadis 169. Hadis 169 sama macam hadis tadi, cumanya hadis 169 sahabat lain riwayat, kandungan dia sama. Maksudnya sahabat yang berbilang-bilang tadi mendengar Nabi menyebut hadis ni. Tuan-tuan, kenapa kadang-kadang ada hadis yang dengar 2 orang sahabat je? Jawapan dia 2. Sama ada yang menghafal tu 2 orang tu saja, ataupun waktu Nabi sebut hadis itu, yang ada waktu tu 2 orang je. Sebab tu hanya 2 orang. Okey, kemudian Anas bin Malik melaporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli ath-tharid 'ala sa'iri at-ta'am. Keutamaan Aisyah atas seluruh kaum wanita adalah seperti keutamaan tharid atas seluruh makanan. Betul tak? Hadis ni riwayat macam tadi juga. Kenapa Imam Tirmizi buat mai? Dah sama macam tadi. Selalu saya ulang kat tuan-tuan, Al-Imam Tirmizi buat mai hadis yang sama untuk bagi tahu kat kita bukan seorang sahabat yang dengar pasal benda ni. Ramai sahabat yang dengar. Yang kedua, Imam Tirmizi nak bagi tahu kat kita bahawasanya tuduhan Syiah kepada Aisyah adalah tidak benar. Tak betul. Sahabat-sahabat semua dengar Nabi puji Aisyah. Aisyah bukan wanita yang curang, bukan wanita yang jahat. Bahkan Aisyah di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah antara wanita-wanita kanan di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah, hadis 170, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min akli thawrin aqitin thumma ra'ahu akala min katifi syatin thumma shalla wa lam yatawadda. Ada tak dengar hadis ni elok? Dia kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat Rasulullah SAW mengambil wuduk selepas makan sepotong keju. Nabi ambil semayang lepas makan sepotong keju. Kemudian beliau melihat Rasulullah SAW makan bahagian bahu kambing lalu bersolat tanpa mengambil wuduk semula. Ni pasal apa ni? Tengok hadis ni. Hadis ni apa kedudukan dia? Hadis ni hadis sahih. Hadis ni hadis sahih. Yang pertama, tajuk bab lauk yang Nabi makan. Maka tak heran kenapa Al-Imam Tirmizi buat mai hadis ni, sebab hadis ni ada sebut tentang
jenis makanan. Satu, Imam Tirmizi sebut tentang keju. Yang kedua, Imam Tirmizi sebut tentang hadis ni sebut tentang kambing, daging kambing. Bila dalam hadis ni Nabi sebut tentang keju dan daging kambing, maka dia ada kaitan dengan makanan yang pernah dimakan pada zaman Rasulullah. Selesai. Cara tuan-tuan, cara hadis ni, cara tuan-tuan nak faham hadis. Satu. Yang kedua, selesai dah atas benda yang Nabi pernah makan, keju dengan kambing. Keju tuan-tuan, keju Arab ni sedap. Dia kan macam keju kita. Keju Arab, tuan-tuan buka roti, potong keju, makan yang tu je. Allahu Akbar. Ni tak tahulah, sedap semua. Dia punya keju dia, susu dia asli, dia tak campur kan. Susu dia banyak, tu asli pula, dia tak campur, sedap. Pagi-pagi kita orang Melayu pun tengok orang Arab makan keju kan, roti dia belah, dia pun keju dia tutup, dia pun dalam pemanas tu. Allahu Akbar. Tak pun gula apa, punya sedap kan. Tak heran tengok Nabi makan sedap kan, mana tu sedap. Okey, itu antara makanan dia, makanan Rasulullah. Yang kedua, kata para ulama, apa kaitan Abu Hurairah melihat Rasulullah mengambil wuduk selepas makan sepotong keju? Pula dah. Pasal apa Nabi ambil semayang lepas makan sepotong keju? Adakah memakan sepotong keju membatalkan wuduk? Ni ulama pakat khilaf. Yang paling penting kita faham, dalam mazhab kita kalau makan keju batal semayang tak? Dah, selesai. Dalam mazhab kita kalau makan daging kambing batal semayang ke? Dah. Adakah mazhab yang bila makan daging, sesuatu daging ataupun benda yang bersentuh dengan api membatalkan wuduk? Ya, ada. Ada mazhab, tuan-tuan jangan pelik, mazhab masih lagi dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. No? Kalau dia makan sesuatu makanan yang disentuh api, sate, daging panggang, maka dia kena ambil semayang selepas tu kerana ada hadis. Tapi dijawab oleh jumhur mazhab, jumhur majoriti kata hadis tu telah pun dimansuhkan, telah dipindah, mansuh, no? Sebab hadis tu Nabi ajak awal dulu, kemudian dia main hadis yang kemudian yang kendian kata tak batal benda tu. Sahabat pun pernah sebut daripada Jabir kata dua benda yang Nabi tinggal sebelum Nabi wafat, iaitu yang pertama, Nabi tidak lagi berwuduk apabila makan benda yang telah disentuh oleh api. Nabi tak ambil semayang dah. Maksudnya sebelum tu ya, sebelum tu ya. Dan ada mazhab, contohnya mazhab Imam Ahmad, mazhab Hanbali, mazhab Imam Ishaq Ibn Rahuyah ataupun Rahawai, mazhab ulama hadis, orang panggil mazhab muhaddis. Mereka ada antara mereka yang mengatakan bahawa batal wuduk apabila makan daging kambing. Yang tadi kita tak payah masuklah perbahasan tu, kita tahu mazhab kita cukup kan, dua-dua tidak membatalkan wuduk. Makan keju ke, sate ke, ikan panggang, ikan bakar ke, keju ke, tidak membatalkan wuduk. Kemudian hadis 171 daripada Anas bin Malik berkata, aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Safiyah bitamrin wa sawiq. Anas kata Rasulullah SAW menjamu tetamu dengan kurma dan makanan yang diperbuat daripada tepung semasa majlis walimah pernikahan beliau dengan Safiyah. Safiyah mana ni kan? Safiyah ni isteri Nabi, salah seorang isteri Nabi. Nabi berkahwin dengan dia, saya tak ingat dah nama apa. Yang pertama Khadijah, Sayyidatina Khadijah meninggal, Nabi berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Safiyah. Tak silap saya nombor 5. Tak silap saya nombor 5. Saya rasa nombor 5. Yang kelima lah, hak ni untuk Nabi saja. Keistimewaan Rasulullah berkahwin lebih daripada 4. Itu pun setelah mendapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla.
Nabi tak boleh pilih dengan kita kan. Kita pilih nak ambil anak darah mana apa semua. Nabi tidak. Bahkan isteri kedua Rasulullah selepas Khadijah, nama dia Saudah binti Zam'ah, satu orang wanita tua lah Nabi kahwin dengan dia. Dia tua lah, dah putus haid dah kan. Panjanglah cerita dia. Kemudian dalam perjalanan balik daripada satu peperangan perang, Nabi perang dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu kabilah Safiyah binti Huyai binti Huyai bin Akhtab Bani Nadir. Nabi perang dengan Bani Nadir, Nabi menang. Nabi menang. Bila menang, dapat banyaklah barang rampasan, banyaklah, menang satu kabilah, lawan menang. Antara yang ditawan adalah anak kepada ketua kabilah menteri besar Bani Nadir ketika tu. Anak perempuan dia yang janda lah. Anak perempuan menteri besar tu seorang wanita janda. Dapat tawan, mereka pun bagi ke Rasulullah. Saya pendekkan cerita tu, bagi kepada Rasulullah. Nabi pun tengok Safiyah, Nabi setuju. Nabi kata, aku tawarkan kepadamu Islam. Safiyah menerima Islam. Jadi Nabi pun bebas merdekakan dia dan berkahwin dengan dia dalam perjalanan balik ke Madinah. Buat kenuri kahwin bila? Dalam perjalanan balik. Kad kenuri tak ada, pelamin tak ada, kemah tak, dan simple je. Tuan, jangan menyusah-nyusahkan. Zaman hari ni tuan-tuan lebih lagi. Hadis ni bagi tahu, kalau ada laki-laki yang soleh datang meminang anak perempuan kamu, faham hadis ni, maka janganlah menyusahkan. Terimalah pinangan itu, apapun latar belakang dia, kalau dia lelaki yang soleh. In ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, apabila datang satu orang lelaki, anak terona, pemuda mai, agama dia baik, akhlak dia baik, kawinkan dia. Jangan tanya dah kerja apa semua. Jangan duk sebut 15,000 ni larat ke? 15 banyak. Zaman lah, zaman banyak lah tuan-tuan. Saya duk pi teman orang pi ni kan, saya tak kira kan, dia letak mahal, saya tazkirah dulu 15 minit kan. Dia letak hal tu, sebab tu dia bawa saya. Tuan-tuan janganlah tak larat lah sini tu kan. 15,000 baru ni, 15,000 mas kahwin 1,000, cincin pula 16 jadi 17. Jadi biasa noh, dia jadi biasa ni. Kerja kelang 12,000 apa semua. Susah tuan-tuan. Jadi anak terona tu jadi susah. Kita nak elakkan zaman zina ni. Zina yang berakar umbi, beradat. Sekarang ni dalam masyarakat kita dah jadi adat zina ni. Cerita bab zina panjang kan. Bab zina remaja hari ni, nak jumpa hak darah ni susah dah. Tanya 5 orang, 3 tak ada dah, 2 je. Tuan-tuan letak mahal-mahal pula kan. Hak lelaki tu pun kata, tanya ayah mak berapa? Ayah kata 15. 15 lagi 8 tahun kita menikah. Zina dulu. Jangan susahkan, senang-senangkan. Saya pernah bertengkar di satu tempat di Perak. Hampir bangun saya nak balik lah. Dia kata kalau tak mau bayar 15, kami pun suruh ni. Dia kata tak mau bayar 15, kami tak apa, kami pun tak terima kan. Kalau tak mampu bayar 15, kami pun tak terima, dia kata. Payah orang lah ni ya. Jadi kena tazkirah dulu lah kan. Cakap sikit bagi dia faham, alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW buat kenuri kahwin perjalanan balik daripada sebuah peperangan. Kahwin dengan siapa? Safiyah bintu Huyai. Pasal Nabi kahwin dengan dia sebab dia anak ketua kabilah. Dan Nabi kahwin dengan dia, seluruh kabilah kahwin, seluruh kabilah masuk Islam. Nampak tuan? Jadi Rasulullah semua masuk Islam. Semua masuk Islam. Pak menakan, adik-beradik, anak saudara apa semua. Nabi kata, antara perkahwinan aku yang paling berkat
adalah perkahwinanku dengan Safiyah, kerana dengan perkahwinan Safiyah membuatkan ratusan orang masuk Islam. Tuan-tuan nak tarik seorang pun susah masuk Islam. Seorang perkahwinan dengan Safiyah membuatkan ratusan daripada kabilah Bani Nadir masuk Islam. Nabi sangat seronok dengan perkahwinan dengan Safiyah. Kemudian hadis 172. Hadis 172 ni tuan-tuan menceritakan tentang 3 orang anak muda. Bukan anak muda lah, kira budak. Yang pertama Hasan bin Ali, yang kedua Ibnu Abbas, yang kedua Ibnu Ja'far. Tiga orang bawah 15 tahun. Tiga orang ni. Yang pertama cucu Nabi Hasan bin Ali. Hebatlah Hasan bin Ali ni, cerita dia panjang. Hebat, seorang manusia yang hebat. Cucu Nabi, cucu betul. Yang kedua Ibnu Abbas, juga seorang yang membesar dengan Rasulullah. Ibnu Abbas ni semayang dengan Nabi, berjalan, membesar dengan Nabi. Umat Nabi Muhammad yang paling pakar tentang tafsiran Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Nombor 3 Abdullah bin Ja'far. Apa mereka buat tuan-tuan? Tuan-tuan tengok bagaimana orang hebat ketika kecil mereka. Kata Salma ni dia pernah mengasuh anak-anak Nabi Ibrahim waktu kecil dan sebagainya. Dia cerita, dia kata satu hari Hasan, Ibnu Abbas, Ibnu Ja'far mai. Dia berkata, makcik buat satu makanan hak Nabi selalu makan. Makanan hak Nabi biasa duk makan hari-hari. Maka Salma jawab, wahai anak-anak sekalian, kamu tidak mungkin menyukai makanan itu lagi sekarang. Seorang daripada mereka membalas, buatlah makcik, buatkan sahaja untuk kami. Tak apa kami nak tengok, buatlah. 3 orang budak-budak tuan-tuan, tetapi mengerti tentang bahawasanya kejayaan dan keberkatan hidup ini adalah apabila mereka menuruti cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 budak tadi depa pi cari seorang makcik yang dulu ni, makcik ni pernah khidmat untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengasuh dulu ni, bukan mengasuh Nabi dah, dia pernah khidmat untuk keluarga Nabi, mengasuh anak Nabi. 3 budak-budak ni pi cari. Ni budak dulu, sebab tu mereka membesar sebagai tokoh-tokoh kanan dunia Islam. Siapa Hasan bin Ali, siapa Abdullah bin Abbas, tokoh-tokoh kanan sejarah dunia Islam. Kerana ketika kecil mereka, daripada umur 10 tahun, 11 tahun, mereka pergi cari siapa dulu yang pernah duduk rapat dengan Nabi. Mereka nak pergi tanya, Nabi pakai selipar macam mana, Nabi solat malam macam mana, kalau Nabi ambil wuduk macam mana. Bukan saja ibadah, bahkan cara makan Nabi pun mereka nak tiru. Mereka bincang-bincang. Mereka kata, maklum Salma ada lagi, dulu dia duduk khidmat dengan keluarga Rasulullah. Mereka pun pergi tanya makcik, tuk lah, tuk cik ke tuk long kan, kalau bahasa kita tuk long boleh tak buat satu makanan hak dulu Nabi kerap makan. Hak makanan tu lah hak tolong duk buat. Kalau zaman kita ni makanan dulu nasi goreng ikan tumbuk sambal, sedap tak? Sedap lah. Orang lain nak makan nasi pun tak boleh kan, makan nasi pun tak boleh. Kira ada nasi tumbuk sambal, goreng ikan panas-panas, sedap. Cuba jamu budak lah hari ni nasi tu. Dia tengok dengan hujung mata ya. Dia tak duduk dah kat meja makan. Budak zaman hari ni. Tuan-tuan, anak tuan-tuan balik, dia tengok mak dia masak apa, dia buka, dia pergi kat dapur, dia buka tudung meja tu. Mak main RM5 makan nasi ayam. Mak buat gulai je hari ni. Tak mau. Sebab tu Salma kata anak-anak, oi, kalau Tok Long buat lagi apa tak makan makanan tu. Lepas suruh buat juga, maka Salma pun buat, dia pun bangun. Lalu dia ambil tepung gandum, lalu ditumbuknya. Jadi sesudah ditumbuk, gandum itu dimasukkan ke dalam kuali. Dah halui dah, tampi buang apa semua kan, masuk dalam kuali dan dituang sedikit minyak zaitun.
dicampur lada dan rempah-rempah yang dihaluskan. Itu tuan-tuan. Tepung, minyak zaitun, buah rempah sikit. Apabila siap, Salma pun angkat hidangan tu, letak di hadapan 3 orang kanak-kanak tadi. Dia pun kata, inilah makanan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terani je. Kita paling koman hari-hari, nasi kita mesti ada lauk, mesti ada kuah, mesti ada sayur. Paling kurang kira nasi, lauk satu mata, ada sayur, ada lauk sikit lagi. Yang tu paling koman sekali. Kita duk makan hari-hari. Maka inilah makanan harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik perhatian kita adalah anak-anak remaja muda. Bagaimana mereka meniti kehidupan remaja dan kanak-kanak mereka untuk menjadi tokoh besar dalam dunia Islam. Jawapannya ialah apabila mereka menelusuri, mengkaji, mencari dan menuruti bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita pun macam tu juga. Nak hebat kena ikut cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya baca lagi 2 hadis. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fadhabahna lahu syatan faqal ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma. Hadis ni hadis sahih. Kita tengok nilai-nilai hadis ni. Kita dah banyak hurai dah hadis ni dalam kuliah yang lalu, iaitu Rasulullah datang ke rumah kami, lalu kami menyembelihkan seekor kambing untuk beliau. Rasulullah berkata, keluarga ini seolah-olah tahu kami menyukai daging. Seolah-olah tahu kami menyukai daging. Ulama hurai panjang hadis ni. Satu, yang pertama, apa kaitan hadis ni dengan tajuk makanan yang dimakan pada zaman Rasulullah? Tajuk dia daging kambing. Buang dalam minda kita, daging kambing ni kalau makan terus sakit. Makan sakit terus, dandan sakit, memang sakit lah. Tuan-tuan, Persatuan Jantung Amerika, daging kambing baik untuk masalah jantung kerana kualiti protein yang tinggi dan lemak yang sihat. Yang sihat dalam daging kambing. Tapi sebab manusia ini tuan-tuan, Allah cipta manusia, apa yang dia fikir boleh mempengaruhi kehidupan dia, kesihatan dan gerak kehidupan dia. Tuan-tuan belajar ilmu psikologi ke ilmu an-nafs, dalam bahasa Arab ilmu nafs. Bagaimana kamu berfikir, begitulah kehidupan kamu. Kalau kamu sentiasa berfikir tentang cemerlang, gemilang, berjaya, kamu akan berjaya. Tapi kalau hari-hari fikir sakit, kamu mesti sakit. Dia ada kesan dia tuan-tuan, sama orang mandi yang panas. Saya ada orang ajak mandi yang panas tuan. Kali pertama mandi yang panas, tuan-tuan nak masuk tak boleh, memang panas tak tangan. Allah, macam mana nak masuk ni? Ni orang masuk tangan kolam yang panas di Ulu Legung, Bali. Pihak kolam hak panas sikit tu. Kan? Hak kanak-kanak tak payahlah, ni hak panas sikit tu. Kita masuk, saya kali tengok api. Ya Allah, tangkap kat tangan merah. Tak 2 saat merah macam ni. Kalau seminit terkeluar kulit ni. Nah, kawan saya mai, dia kata ayak ni panas. Saya kata panas lah, tengok tu dia berasap tu. Ayak ni tak panas Ustaz. Dia kata ayak ni tak panas. Ayak ni panas tak Ustaz? Panas. Ayak ni tak panas. Dia jangan tu. Lah ni Ustaz kata ayak ni tak panas. Saya pun kata ayak ni tak panas. Cuduk-cuduk panas. Dia kata kena bagi tahu ke akal ayak ni tak panas. Kan? Dia duk ajar. Last sekali kita masuk, ayak ni tak panas. Oh, dia tak panas. Akhirnya kita mempengaruhi akal kita. Jadi tak panas kan? Bila masuk kaki, masuk berenang. Saya memang gila berenang pula. Masuk berenang terus selam, tak ada apa. Oh, kena bagi tahu ayak ni tak panas. Dia ada kekuatan akal. Kita no? Yang itulah yang antaranya yang mempengaruhi orang Melayu ni, daging kambing dia sangat bermasalah kan. Maka setiap kali orang tua makan mesti sakit.
tak bergerak terus, 3 hari masuk hospital, darah tinggi terus, tangkap orat seminggu. Pasal apa? Sebab tok nenek moyang ajak daging kambing ni dia ni, padahal struktur molekul dia berbeza, lebih mudah hadam, potasium dia rendah. Kan dia buat kajian macam-macam lah. Satu. Yang kedua, adakah Nabi ni kerap makan daging kambing? Tak. Bukan Nabi kerap makan daging kambing. Apabila Nabi pergi rumah Jabir bin Abdullah, Jabir ni rapat dengan Rasulullah SAW. Dia rapat. Semua sahabat Nabi sayang, tapi ada sahabat yang Nabi rapat dengan sahabat tu, antaranya Jabir bin Abdullah. Jabir pergi makan di rumah Nabi, Nabi pergi makan di rumah Jabir. Tuan-tuan, tak salah kita ada kawan rapat. Dia nak menziarah kita, kita nak pergi ziarah dia, itu sunnah. Kawan rapat yang sampai kita boleh anggap dia adik-adik kita, sangat baik, benda tu sangat baik. Carilah kawan rapat, jangan duk cari musuh. Cari kawan rapat. Ramai kawan rapat lagi mudah kita, kerana Allah, bukan sebab kata dia, pangkat dia, kerana Allah. Nabi ada kawan rapat, Nabi ada kawan rapat, antaranya Abu Bakar, antaranya Umar, antaranya Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, Nabi mai ziarah rumah kami. Tuan-tuan, ulama ni tuan-tuan, bulan lepas saya sebut dah, dia macam manusia biasa lah. Kalau tuan-tuan rajin telefon dia, pergi ziarah dia, 2 bulan tuan-tuan pergi ziarah dia, tuan-tuan ajak main rumah. Lepas tu dia akan main singgah rumah tuan-tuan, tuan-tuan tak ajak pun dia singgah. Seronok tak? Seronok, orang alim main. Saya ada kenal satu orang di Merebuk, dia suka panggil para ulama pergi rumah dia makan. Dia masak, memang dia masak. Isteri dia pun suka. Tok guru mai. Tuan-tuan, kalau hari raya pertama, tok guru ni 3-4 orang pergi rumah dia bawa anak bini. Cerdik tak dia? Cerdik dia. Seperti mana cerdiknya Jabir bin Abdullah yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Manusia mana yang tak suka bila mai layan elok, masak jamu elok. Oh, pakak mai. Kan? Nabi mai. Bila Nabi pergi rumah Jabir, Nabi saja ziarah Jabir. Jabir pun seronok, ambil kambing, sembelih sekong. Nabi kata, macam tahu je kami nak makan kambing. Dia kata macam tu. Hadis ni lah. Nabi kata macam tahu je kami nak makan kambing. Sebab apa? Sebab jarang-jarang sekali. Hadis yang terakhir untuk malam ni, daripada Jabir bin Abdullah berkata, hadis ni hadis sahih, berkenaan dengan batal wudu ataupun tidak apabila makan daging kambing ataupun makan benda yang dibakar. Tengok saya baca terjemah dia terus. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, aku menemani beliau. Aku ni siapa? Jabir. Nampak tuan? Nabi keluar rumah, Jabir teman, kawan rapat. Aku menemani beliau. Rasulullah mengunjungi seorang wanita Ansar. Siapa panggil Nabi? Seorang wanita Ansar panggil. Dia buat makan, dia panggil Nabi. Wanita itu menyembelihkan seekor kambing, lalu beliau memakannya. Nabi pun makan. Wanita itu juga menghidangkan sepiring kurma matang dan Rasulullah memakannya. Selepas itu beliau mengambil wuduk untuk mendirikan solat zuhur. Beliau pergi sesudah solat. Wanita itu membawakan sisa daging kepada Rasulullah dan beliau memakannya. Kemudian beliau mendirikan solat asar tanpa mengambil wuduk semula. Ada poin dia. Nabi pergi rumah satu orang perempuan, dia buat kenduri. Panggil Nabi. Bila perempuan ni tuan-tuan, maksudnya dalam rumah tu mesti ada mahram, wajib ada mahram. Kalau tidak, Nabi takkan langkah kaki masuk dalam rumah perempuan tu. Ada anak-anak dia ke, ada pak menakan dia ke, dan sebagainya. Dia pun masak, makan jamu Nabi dengan Jabir. Nabi pun makan. Kemudian Nabi ambil semayang zuhur. Habis semayang zuhur, Nabi duduk lagi di situ. Boleh jadi ada urusan, Nabi duduk di situ sampai asar. Sampai asar. Tuan-tuan jangan faham daripada hadis ni tiap-tiap kali pergi rumah orang kena duduk lama. Bukan dia. Bukan tiap-tiap kali Nabi pergi rumah orang Nabi duduk lama macam ni. Kena tengok background hadis. Dia ada huraian dia panjang. Nabi ada kerja di situ sebagainya. Bukan setiap kali. Nabi penduk sampai semayang asar. Kata Jabir, Nabi makan lagi, kemudian Nabi pun solat asar tanpa mengambil wuduk semula. Maksudnya hadis ni dia membatalkan ataupun menasahkan hadis-hadis yang lalu yang mengatakan bahawa batal wuduk seseorang apabila makan daging kambing. Walhamdulillahirabbil alamin.
Hada wabillahi taufiq. Dekat sekadar tu dulu. Kita sambung insya-Allah dalam kuliah yang akan datang untuk menghabiskan pembahasan dalam bab yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri sendiri. Qul qali hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.